نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا ini apa? La az-zaqum. Az-zaqum. Kemudian apa? Al-hamim. Ta'am az-zaqum. Makanan apa? Ta'amuhum az-zaqum. Syarabum madha? Al-hamim. Ta'amuhum az-zaqum. Syarabuhum al-hamim. Hadha nuzuluhum yawmaddin. Hadha, inilah nuzuluhum. Apa nuzul? Apa makna nuzul? Nuzul, Ustaz Syidiyah, jamak dia anzal. Nuzulun, nuzulani, anzalun. Nuzulun, nuzulani, anzal. Makna asal nuzul ini sesuatu makanan, hidangan yang kita sediakan untuk tetamu kita. Dia panggil nuzul. Hidangan yang kita sediakan untuk tetamu kita, kita panggil nuzul. Jamak dia anzal. Sebab tu itulah hidangan yang disediakan kepada mereka apabila mereka datang ke neraka. Masuk ke neraka. Ahli syurga apa hidangan dia? Madza nuzulu ahli jannah. Ahli syurga apa hidangan dia? Pertama makan apa? Ziyadatu kabidi hutin. Ziyadatu kabidi hutin. Ahli syurga, hidangan pertama dia makan sewaktu masuk dalam syurga apa? Ziyadah. Kita panggil apa? Hati kecil. Hati kecil daripada ikan paus. Ziyadatu kabil hutin. Kemudian yuzbalahum as-sur. Disembelih mereka sapi jantan. Yar'a fil jannah. Memang sapi itu bukan di dunia, memang di syurga. Disembelih untuk mereka makan, minum. Yashrabuna ma'an yusamma salsabila. Minum air salsabil. Itu nuzul ataupun hidangan yang dihidangkan kepada ahli syurga
sewaktu mereka masuk ke dalam syurga. Okay. Tapi penghuni neraka, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah nuzul, hidangan yang disediakan untuk mereka yaumaddin. Sebab tu habis yauma kaifa nuqribuhu zarbu zaman wa alamatun bihi muta'alliqun. Sini kan, hadza nuzuluhum yaumaddin. Ini hidangan. Cuba tengok ni, cuba tengok pasal Al-Quran. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan mereka hari kiamat. Sebab dia kata yaumaddin, yauma zaraf, hadza mubtada, nuzuluhum khabar. Okey. Yauma apa? Zaraf madha? Fis zaraf madha fis? Zaraf zaman. Sebab kita muta'alliqun bi jumlatin mudmaratin taqdiru hadza nuzuluhum yuqaddamu lahum. Itulah hidangan yang yuqaddamu lahum, dihidangkan untuk mereka. Faham tak Fiz? Sebab dia kata yaumaddin adh-dharf wal madruf muta'alliqun bi mudmarin taqdiruhu hadza nuzuluhum yuqaddamu lahum yaumaddin. Hadza nuzul, itulah hidangan mada? Hidangan apa? Yuqaddamu lahum, dihidangkan untuk mereka yaumaddin, pada hari kiamat. Wadih habis? Okey. Kita panggil apa itu? Muta'alliqun bi mudmarah. Okey. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Okey. Nahnu mubtada. Khalaqnakum fi'il wa maf'ul. الجملة في الفاعل والفاعل في محل ماذا؟ في محل رفع خبر. نحن خلقناكم, kami yang ciptakan mereka. Allah sebut semua sekali selain daripada Allah, semuanya makhluk. Nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan mereka. فلولا تصدقون, فاستئنافية مبني على الفتح لا محل من الإعراب. لولا, يلا حفيظ. لولا حرف فلولا نحن خلقناكم فلولا تصدقون. لولا ماذا؟ حرف ماذا؟ Harfu tahdid kita panggil, ataupun harfu tahrid. Falaula tusaddiqun kita panggil harfu tahdid ataupun harfu tahrid. Harfu tahdid tahadat yadat hadda, yani harrada. Harfu tahdid ataupun harfu tahrid, makna bagi rangsangan, huruf rangsang. Nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kamu. Sebab dia kata dalam ayat lain, Pak. Ustaz Rishid tengok ya. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum. Falaula, kita panggil falaula, laula harfu tahdid. Mengapakah tidak? Faham tak? Untuk bagi rangsang. Tahdid ni rangsang. Apa? Bagi semangat. Bagi apa? Untuk naikkan apa? Kita nak panggil apa? Ustaz pun tak tahu nak cakap apa lah. Sebab tu ustaz pun tak tahu nak cakap apa, nak terjemah apa. Tahrid ni makna kita naik apa? Nak rangsang begitu. Kita panggil tahdid atau tahrid. Ingat tak? Laula harfu tahdid atau tahrid mabniun al sukun la mahalla lahu min al i'rab, la amala lah, dia tak beramal. Wadah? Dia tak beramal.
Wadih la ayu? Okey. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami menciptakan kamu. Falawla tusaddiqun. Mengapakah kamu tidak membenarkan? Membenarkan apa? Membenarkan al-ba'sa. Sebab tu maf'ulun bih dia apa? Mahdzuf taqdiru fala akib. Falawla tusaddiqun. Mengapa kamu tidak membenarkan? Membenarkan apa? Al-ba'su, kebangkitan. Kami ciptakan kamu. Kami yang ciptakan kamu. Daripada kamu tidak ada apa-apa. Jadi kamu terima hari-hari nampak apa? Kelahiran. Nampak kelahiran. Jadi mengapa kamu mengingkari kamu dibangkitkan? Sebenarnya kamu hidup diciptakan daripada asalnya tiada apa-apa. Sedangkan kamu dibangkitkan nanti daripada benda yang telah ada. Faham tu? Ini makna kalau kamu ada akal, nahnu khalaqnakum, kami ciptakan kamu. Falawla tusaddiqun, mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Kami ciptakan kamu sewaktu tidak ada apa-apa. Susah sangatkah kami nak ciptakan kamu daripada memang telah ada kamu? Faham tu? Okey. Sebab di sini Allah tanya balik. Mengapa kamu tidak membenarkan? Sebab tu kita hidup kita. Okey. Kita ini kehidupan kita. Kita sekarang ditakah ke berapa kehidupan kita sekarang? Alam dunia ni. Kita telah mengalami berapa alam? Kita telah lalui 2 alam. Kita telah lalui 2 alam. Pertama, alam ruh. Sebab Allah sebut, Nahnu khalaqnakum thumma sawwarnakum. Nahnu khalaqnakum. Kami ciptakan kamu. Setengah ulama tafsir, Nahnu khalaqnakum. Kami ciptakan kamu. Summa sawwarnakum. Kami telah ciptakan kamu. Summa sawwarnakum. Kemudian kami bentuk kamu. Maknanya, siapa kamu? Nahnu khalaqnakum. Kami telah ciptakan kamu. Kamu tu siapa? Summa sawwarna. Kemudian summa litartib, ada tempoh. Summa sawwarnakum. Kemudian kami bentuk kamu. Maknanya, sebelum kita terjadi dalam bentuk fizikal ini, kita telah wujud dalam bentuk ruh. Sebab Allah sebut, Nahnu khalaqnakum. Kami telah ciptakan kamu. Summa sawwarnakum. Setengah ulama tafsir, Nahnu khalaqnakum. Kami ciptakan itu balik pada Adam. Tengah kata tak, Nahnu khalaqnakum, kamu itu pada arwah kamu, alam ruh kamu. Summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk kamu. Jadi ingat ya, Nahnu khalaqnakum, kami ciptakan kamu. Jadi kita apa? Mula-mula kita alam apa habis? Alam ruh. Bila alam ruh? Semenjak Allah ciptakan ruh. Semenjak Allah ciptakan ruh, kita berada di alam ruh. Okey. Kemudian berada dalam ruh satu tempoh yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu, menjadi ghaib, rahsia ghaib Allah Subhanahu wa taala. Alam ruh. Kemudian apa? Jasad kita mula terbentuk. Sperma dengan ovum bertemu, membentuk zygote. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang kamu ini, semua kita lah, yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. 40 hari nutfah. Nutfah ni apa? Persenyawaan antara ovum dan sperma.
Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia membentuk alaqah. Dia menjadi alaqah. Apa alaqah? Darah basah. Mithla dhalik. Dalam tempoh itu juga. Juga dalam tempoh 40 hari. Dia berubah 40 hari, 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian dia menjadi mudghah. Apa mudghah? Kadar daging yang dikunyah. Pada perkataan madmagha. Kadar daging dikunyah. Arba'ina yawman juga. Juga 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi berapa? 40 darab 3 berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Jadi 4 bulan. Okey, waktu itu Rasulullah sebut summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuskan malaikat. Fayanfukhu firruh. Waktu itulah ruh ditiupkan ke dalam janin yang berada dalam perut ibu. Ruh ditiup dalam janin yang berada dalam perut ibu. Waktu itulah bermulanya alam kedua kita. Dipanggil alam apa? Dipanggil alam rahim. Sewaktu ruh mula ditiupkan dalam jasad ibu kita, bermulalah kita kehidupan di alam rahim. Sebab tu ulama sebut, okey, 4 bulan ke atas haram digugurkan. Haram digugurkan. Sebab apa? Sebab dia telah bernama manusia. Sebab telah bertemu ruh dengan jasad. Telah bertemu ruh dengan jasad. Okey. Kalau sebelum 4 bulan, sebahagian ulama kata menggugurkan kandungan tak haram. Dia cuma makruh. Sebab apa? Sebab belum berlaku jenayah ke atas mana-mana manusia. Tapi Imam Ghazali kata tak, hukum dia haram. Sebab apa? Biarpun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia belum bernama manusia, tetapi dia telah bersedia untuk menjadi manusia. Sebab dia panggil dalam kaedah fikih apa? Al-hukmu bil ma'al. Kita hukum dengan apa yang akan datang. Sebab dia kata kaedah al-hukmu bil ma'al. Okey. Sebab tu dalam kaedah apa dia? Kaedah fikih apa? Ustaz Rashidi, ma taqaraba syai'in hal yuqta hukmu am la. Sesuatu yang menghampiri sesuatu, adakah diberi hukumnya atau tidak? Samalah. Perempuan sebelum bersalin keluar darah. Adakah darah yang keluar sebelum bersalin kita letak sebagai darah nifas ataupun darah fasid? Sebagian ulama kata darah yang keluar sebelum bersalin dikira sudah darah nifas. Sebab apa? Ma qaraba syai'an yuqta hukmuhu. Sesuatu menghampiri sesuatu diberi hukumnya. Sebab dia telah menghampiri darah nifas, maka diberi hukum darah nifas. Okey. Setengah kata tak. Sebab tu ini kaedah yang berselisih dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad, perempuan yang darah keluar sebelum bersalin semua dikira nifas. Jelas kan? Sebab ma qaraba syai'an hal yuqta hukmuhu. Sesuatu yang menghampiri sesuatu, adakah diberi hukumnya? Jadi sini Imam Ghazali kata, biarpun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biarpun belum ditiupkan ruh, hukumnya apa? Haram digugurkan. Sebab apa? Biarpun dia belum bernama manusia, tetapi dia telah bersedia untuk menjadi seorang manusia. Wadih ayo. Ayo. Sebab tu alam roh ni, Rasulullah sebut apa? Waktu alam roh ni, alam kita tak tahu sampai mana, sehingga roh bertemu dengan apa? Jasad di alam rahim. Okey. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah
junudun mujannadah. Ruh ini junudun mujannadah, anwa'un mutanawwi'ah. Ruh ini dia mempunyai berbagai-bagai jenis. Dia ada berbagai jenis. Fama ta'arafa iktalafa wa ma tanakara iftaraqa. Waktu alam ruh ni, ruh kita berjenis-jenis. Setengah ulama tafsir begitu. Imam Khattabi disebut, tafsir Imam Khattabi radhiyallahu anhu, waktu tafsir hadis ini, al arwahu jududun mujadah, dia kata al arwahu anwa'un mutanawwi'ah. Ruh kita ni ada berbagai jenis. Sewaktu berada di alam ruh dulu, fama ta'arafa, kalau waktu di alam ruh dulu kita ta'arafa, dia berkenalan. Kalau dalam Jawharatul Tauhid kita baca apa? Dia kata roh ni apa? Dia saling menghadap muka. Ingat dalam Jawharatul Tauhid tu? Dia kata maksud ta'arafa ni saling menghadap muka. Iktalafa, mereka berdua boleh jadi baik. Wa ma tanakara iftaraqa. Tapi kalau ruh mereka waktu alam ruh duduk membelakang, mereka iftaraqa, tak boleh jadi baik. Sebab tu, macam mana nak faham hadis ni? Ayo. Okey. Ustaz bukan kenal pun Arman ni. Contoh Ustaz bukan kenal ni Arman ni, Ustaz tak kenal. Tapi Ustaz jumpa dia, biarpun dia tak handsome, Ustaz suka tengok dia. Ustaz tengok dia terus Ustaz jadi suka. Orang ni jujurnya, bagusnya. Bukan Ustaz kenal dia pun. Biarpun tak handsome mana pun, tapi manis juga kan. Ada juga manis-manisnya tu, faham? Okey. Jadi Ustaz tengok, orang tu suka. Biarpun Ustaz tak pernah kenal. Ulama tafsir itulah sebab dia kata waktu alam roh dulu, roh kita duduk berhadapan. Sebagian ulama tafsir hadis begitu. Jadi kita tengok terus kita jadi suka tengok dia. Kita tengok dia terus kita jadi suka. Tapi wama tanakara, tapi roh yang saling mengingkari, dia tak akan. Sebab tu Ayub, kadang-kadang kita pergi satu majlis kenduri ke apakah, adalah function apa kita pergi, kita tengok orang tu, ini muka minta puji ni. Aku tengok muka dia, aku tahu ni minta puji ni. Tengok tu perangai dia tu. Kita bukan kenal dia pun, kita tak pernah kenal dia, tapi terus kita tengok apa? Tengok muka dia rasa meluat, rasa menyampah. Rasa apa? Hati kita tak selesa. Ada tak? Ada tak? Kita tengok saja kita terus rasa apa? Ish, orang ni apa? Ini tengok tu. Kau minta puji tu. Kau tengok tu. Apa dosa dengan kita? Kita tak pernah kenal dia pun. Mungkin itu kali pertama kita jumpa, terus kita tengok kita rasa meluat. Sebab apa? Ulama tafsir, fama tanakara, sewaktu berada dalam ruh, mereka saling membelakangkan. Itu antara rahsia ruh. Ulama sewaktu huraikan hadis apa? Hadis apa? Al arwahu judud. Dalam Sahih Bukhari ni, al arwah judud mujannadah. Apa? Dia hadis ni, asbabul wurud hadisnya diceritakan seorang perempuan ni, dia suka bergurau. Orang jenis lawak, suka lawak. Dia pergi ke Madinah, dia cari orang yang suka berlawak juga, yang suka apa? Suka bergurau juga. Jadi Rasulullah sebut, Aisyah sebut, betul Rasulullah sebut, al arwahu junudun mujannadah. Ruh ini dia apa? Dia jenis-jenis dia yang berbeza. Jelas tu. Itu antara rahsia alam ruh. Kemudian alam dunia, alam barzakh, dan akhir sekali alam akhirat. Kita di mana? Kita di tengah-tengah. Alam roh telah kita limpas, alam rahim telah kita limpas. Kita berada alam dunia, sedang menunggu ke alam barzakh, selepasnya alam akhirat. Sebab tu Allah tanya, yuk, nak
Okey. Sebab tu, untuk apa kita dunia ini rasa kita hebat sangat? Kita bukan ada apa-apa. Kita bukan ada apa-apa. Roh datang, Allah, malaikat bawa roh. Sebab tu, yang angkuh kita ni, yang nak tunjuk hebat diri, tinggi diri, rasa dia hebat, roh kita, bukan jasad kita. Jasad kita pada tanah. Tapi roh ni siapa bawa? Malaikat bawa. Roh kita malaikat bawa. Sebab tu, an-nafsu jubilat ala hubbir rif'ah. Jiwa kita ini, dia dicipta, dia sukakan ketinggian. Roh kita ini, dia sukakan ketinggian. Dia suka orang puji, dia suka orang pandang hormat, dia suka orang pandang dia dengan penuh kekaguman. Dia suka orang hormat pada dia. Dia pergi majlis, suka orang sambut. Ini sifat roh kita. Sebab tu kita perlu mujahadah. Sebab Allah sebut apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada kami, mencari redha kami, kami akan berikan mereka jalan-jalan kami. Okey. Jadi yang inginkan ketinggian daripada roh kita. Faham tak? Bukan jasad kita. Jasad kita ni daripada tanah. Sebab tu, yang pernah Ustaz ceritakan, pada satu ketiga pembesar ni, Al-Muhallab, dengan Malik bin Dinar. Malik Dinar, bukan Fudail bin Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni sangat tabi'in dia. Dengan Al-Muhallab, seorang wazir, menteri daripada Bani Umayyah. Al-Muhallab ni pembesar. Dia limpas di depan siapa? Dengan penuh bergaya, dengan pengiring dia, menteri ya? Menteri, ketua tentera Muhallab, ketua tentera menteri lagi, dia limpas dengan pembesar-pembesar dia. Dia limpas siapa? Depan Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Jadi situ Malik bin Dinar buat tak peduli saja pada dia. Buat endah tak endah saja dengan dia. Malik bin Dinar ulama terkenal. Malik bin Dinar juga ulama terkenal. Dia limpas, Malik bin Dinar buat tak tahu saja. Jadi situ orang yang rasanya dirinya hebat, orang yang rasa dirinya hebat, orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, rasa dirinya hebat, dia cepat terguris hati kalau dia nampak orang tak hormat dia. Nah, dia pergi kenduri, tiba-tiba orang tak sambut, balik terus. Sebab dia rasa dia perlu disambut. Dia pergi function, pergi majlis, tiba-tiba orang tak sambut, terus balik. Sebab dia rasa dia layak untuk dihormati. Itu jiwa yang tertipu. Orang jemput kau, pergilah. Dia orang sambut, tak sambut, dia punya hal lah. Kewajipan kita menerima apa? Jemputan. Dia rasa terguris hati. Terus dia tanya, Muhallab tanya Malik bin Dinar, amma ta'rifuni, kau kenalkah siapa aku? Yang kau buat tak peduli pada aku ni, buat endah tak endah. Amma ta'rifuni, kau tak kenal aku kan? Malik dia nak cakap apa? Naam, a'rifuka. Ya, aku kenal kau. Sebab tu kau buat tak peduli, sebab aku kenal kau. Asluka nutfatun madhiratun au maniyun qadhiratun. Awal engkau, permulaan engkau mani yang menjijikkan. Permulaan engkau mani yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun mumtinatun. Pengakhiran engkau bangkai yang membusuk. Wa bainahuma tahmilu adhiratun khabithatun. Bermula engkau dengan mani yang hina, berakhir engkau dengan bangkai yang membusuk. Antara mani yang hina dengan bangkai membusuk, bainahuma tahmilu, engkau sentiasa membawa adhiratun khabithatun,
tahi yang menjijikkan. Betulkah? Perut siapa tak ada tahi sekarang? Perut siapa tak ada tahi sekarang? Kau bermula dengan mani yang menghinakan, kau berakhir dengan jifatun mumtinatun, kau berakhir dengan apa? Jifah, bangkai yang membusuk. Wa tahmilu bainahuma adhiratun khabithah. Kau membawa antara mani yang menghinakan dengan bangkai yang membusuk. Adhiratun khabithah, tahi yang menjijikkan. Itulah. Biarpun kau Tan Sri, biar kau Datuk Sri, biarpun engkau Tuan Guru, apa? Sahibus Samah, yang di Petua Agong, siapa saja engkau, tahmilu. Itulah hakikat kehidupan. Itulah hakikat kehidupan. Asluka, bidayatuka, maniyun qadiratun. Mani yang qadirah, yang menjijikkan. Nihayatuka, jussat apa? Mumtinatun. Okey. Jifatun mumtinatun, bangkai yang membusuk. Antara keduanya, setiap hari kau membawa tahi dalam perut kau. Sebab tu jangan bagi nama Azirah ya. Nur Azirah. Nur Azirah. Elok tu, cahaya tahi namanya. Nama saya Nur Azirah. Azirah tu ni tahi. Nur Azirah, cahaya tahi. Okey. Jadi cukup apa? Kita tengok lagi soalan 4. Mana ya? Yang kemarin dulu. Dalam perjalanan, dalam perjalanan dari kampung ke bandar ulang alik total 100 km. Okey. Mana tadi? Okey. Dalam perjalanan dari kampung ke bandar ulang alik makna ulang alik total 100 km. Makna campur pergi 50 dari mana? Daripada Tawau sampai mana? Checkpoint cukup ke 50 km? Okey. Daripada Tawau sampai checkpoint 50 km. Ataupun daripada Tawau kita lebihlah. Tawau sampai Kuna 70 km ya. Okey, Tawau sampai Kuna 70 km contohnya. Jadi Kuna balik Tawau 70 km. Total dia berapa? 140 km. Soalan dia, bolehkah jamak? Sebab campur pergi balik 140 km. Boleh tak boleh? Dia tak boleh. Sebab apa? Hukum dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Syarat dia an yakuna safara tawilan min marhalataini ma'lumatul jihah. Syarat dia dua marhalah. Dua marhalah ni apa? Lebih kurang 81 km. Ala jihatin maklumah, ke arah yang jelas. Bukan pusing balik. Makna ke satu arah. Jadi kalau pusing balik tak kira ya. Kalau begitu kita pusing balung ni saja. Nak pusing 14 round, nak cukup lah 80 km. Tak. Dia tak boleh. Dia mesti syarat satu arah. Jihatun maklumah. Okey, hukum dia tak boleh. Dia mesti arah kita pergi, bukan arah kita balik. Kalau kita nak belajar solat, tapi kita belajar ambil solat subuh sahaja sampai betul-betul hafal. Macam mana sampai betul-betul hafal ni? Bolehkah begitu Ustaz? Mungkin maksudnya sampai solat subuh ni betul-betul melekat pada dirinya, baru dia sambung solat zuhur. Boleh tak boleh? Tak boleh hukumnya. Samalah soalannya. Ustaz, bolehkah Ustaz saya nak belajar solat, tapi setiap kali solat saya qiyam saja, tak mau rukuk lagi. Nanti qiyam elok sudah baru saya rukuk. Tak boleh. Mesti kita kena buat apa? Biarpun alasan nak baru belajar bagi penuh. Sebab apa? Itulah Rasulullah sarankan kepadamu Muaz. Apabila Rasulullah SAW utuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, dia kata apa? Innaka la ta'ti qauman ahlil kitab. Wahai Muaz,
innaka la ta'ti qauman ahlul kitab, engkau akan berjumpa satu kaum. Kau pergi ni Mu'ad ke Yaman, bukan sebarang orang ni. Qauman ahlul kitab, mereka ini kaum ahli kitab. Mereka ada apa? Ada Yahudi, ada Nasrani. Okey. Faltakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Pertama sekali Mu'ad, kau seru mereka alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seru mereka masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa inhum atta' lidzalik, kalau mereka taat, fa'alimhum anna Allah kataba alaihim khamsa salawat. Kalau mereka meluk Islam sudah, bagi tahu Allah wajibkan mereka solat 5 waktu. Ini ingat ya. Boleh begitu, tak boleh begitu. Nak solat subuh saja tak boleh. Okey, tak boleh begitu ya. Sebab apa? Biarpun asal belajar, usaha juga buat. Tapi kalau orang tanya, ustaz mana baik? Orang tak solat langsung daripada orang yang solat juga solat subuh. Dua-dua tak baik. Tapi solat subuh ni baiklah sikit. Okey, jadi tak boleh ya. Lalu belajar, buat semua. Sebab dia tidak boleh juzukkan. Sebab itulah kewajipan. Inna salata kana al-mu'minin kitaban mawquta. Buat semua. Subuh buat, zuhur buat, asar buat, maghrib buat, isya buat. Jangan kita juzukkan dia. Kita pisahkan. Kalau kita pisahkan, aku nak bagi istiqamah subuh dulu, baru buat zuhur. Tak boleh begitu. Sebab apa? Sebab ini memang diwajibkan. Samalah. Ustaz kata kalau begitu, sama disebut. Aku nak solat, aku nak qiyam saja dulu. Sampai aku qiyam hari-hari, baru aku rukuk. Tak boleh begitu. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Usaha buat tu. Tak payah. Okey. Kalau mula buatlah seringkas-ringkasnya. Cukup setiap rakaat Fatihah saja. Sebab yang wajib apa? Baca Fatihah saja. Sunat tak buat lu tak apa. Kau nak belajar, buat lu yang Al-Fatihah tu. Buat semampumu mungkin. Okey. Mana tadi? Okey, sudah. Sudah ya? Okey. Ustaz, apakah boleh bersedekah kepada bukan Islam? Dan apakah hukum bersedekah dan menolong orang yang tidak solat? Okey. Apakah boleh bersedekah pada orang bukan Islam? Kalau kita baca dalam surah apa? Ali Imran kan? Hafiz, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiquna yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Laisa 'alaika hudahum, tidaklah ke atas engkau wahai Muhammad hudahum, untuk memberi petunjuk kepada mereka. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu min syai'in, kamu tidak nafkahkan sesuatu, fali anfusikum, melainkan balik kepada kamu juga. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, kamu tidak menafkah sesuatu melainkan apa? Sebenarnya kamu mencari redha Tuhanmu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak menafkah sesuatu dan kebaikan melainkan apa? Disempurnakan pahala untuk kamu dan kamu tidak dizalimi. Okey. Jadi ayat ni turun sebab apa? Sewaktu tu mula-mula sampai ke Madinah, orang Islam masih sedikit. Jadi umat Islam sedekah pada siapa? Sedekah kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam, kerabat mereka bukan Islam. Tapi apabila umat Islam semakin ramai, Rasulullah sebut, la tatasaddaqu illa ala ahli millatikum aw ahli dinikum. Jangan kamu sedekah melainkan orang agama kamu saja. Jadi Allah turun ayat ni. Okey. Jadi Allah turun ayat ni, wahai Muhammad, bukan engkau bagi petunjuk kepada mereka. Jadi Allah tegur,
Makna laisa laka hudahum wa ma tunfiqu min syai'in fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Biarpun kamu bagi pada orang Islam, tetap Allah sempurnakan kepada kamu pahalanya. Biarpun mereka bukan Islam, tetapi mereka tetap makhluk Allah, tetap hamba Allah, tetap. Sebab sedekah ini atas nama kemanusiaan. Bahkan kadang menjadi sebab petunjuk hidayat kepada mereka. Jelas tu? Menjadi sebab hidayat kepada mereka. Boleh bagi. Yang kedua, bolehkah kepada orang tak solat? Okey. Rasulullah sebut, la tusahibu illa mu'minan. Jangan kamu mengambil teman melainkan orang benar-benar beriman. Wala ya'kulu ta'amuka illa taqi. Jangan makan makanan kau melainkan orang bertakwa. Jadi asalnya sebaik-baik sedekah apa? Sedekah harta kita menjadi apa? Sebab kepada ketaatan orang lain. Sebab tu sebaik-baiknya kita sedekah harta kita ni kepada apa? Orang dengan harta kita mereka jadikan apa? Untuk sebagai alat mereka meningkatkan ketaatan pada Allah. Tapi boleh tak boleh pada orang tak solat? Kalau kita niat dakwah. Sebab manusia ni kadang-kadang apa? Dengan kata-kata dia tak mau. Dia mau dengan perbuatan. Baik, silakan. Kadang-kadang manusia bukan dengan kata-kata. Dia puas dengan kata-kata. Tapi bagi duit dekat dia, baru kau solat dia. Ya, baik kau solat lah. Sebab Rasulullah juga buat begitu. Rasulullah SAW, dia buat apa? Okey. Begitu cara Rasulullah kadang-kadang apa? Dia tarik orang peluk Islam. Dia bagi kepada kabilah Arab, orang Arab Badui, kambing. Sampai 100 ekor bagi kambing. Jadi dia balik kambing dia, kaum dia kata apa? Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan aqta atiyatan la yakhsha ahdukum al-faqru abada. Marilah kamu, wahai kaumku, mari kita masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, Muhammad bagi kepada kamu harta, kamu tak miskin buat selama-lamanya. Jadi ingat ya, kalau tujuan kita berdakwah itu adalah sesuatu yang digalakkan, sangat digalakkan. Sebab ingat ya, kita biarpun kita solat, bukan kita tahu penghujung kehidupan kita. Biarpun dia tak solat, kita belum tentu. Kita bukan tahu hujung kehidupan kita. Sama-sama kita bermujahadah untuk mencari penghujung kehidupan yang terbaik. Mana lagi ya? Yang kemarin dulu. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, apakah haram memakai baju bergambar? Adakah haram memakai baju bergambar? Ingat ya, asal gambar ni apa? Gambar ini perhiasan. Allah sebut apa? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, sesiapa yang mengharamkan perhiasan, zinatallahi akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hambanya. Siapa yang mengharamkan? Jadi asalnya lukisan itu perhiasan. Asal hukumnya harus. Ingat ya? Tetapi kalau baju bergambar tadi, gambar apa? Botol arak, haram. Sebab itu gambar kemaksiatan. Gambar apa? Lambang black metal, haram. Lambang apa? Lambang salib. Itu boleh buat ikut kufur tu. Ada pakai baju Brazil kah? Jersey Brazil adalah lambang salib, hukum dia haram. Makna lambang-lambang pengibadatan selain pada Allah boleh buat syirik. Sebab man tashabba biqaumin fa minhum, sesiapa menyerupai satu kaum, dia sebahagian daripada mereka. Okey. Ingat Kemudian lambang lukisan, pemandangan pantai apa, hukum dia harus. Tapi kalau benda hidup macam burung, gambar harimau, apa hukum dia? Okey. Setengah kata haram, tapi yang sabitnya tak sampai peringkat haram. Sebab dia tengok lukisan benda hidup ni haram. Tengah kata tak. Antaranya kata haram Imam Nawawi. Sebab tu kita gambar benda hidup, Imam Nawawi kata haram, setengah kata harus. Kita kata paling tidak pun dia hanya hukum dia makruh.
Waktu kita pakai ini. Ini luar solat. Tapi kalau dalam solat, ingat luar solatnya. Tapi ingat kalau gambar binatang, Imam Nawawi kata haram. Ulama lain kata tak haram. Dia hanya sekadar apa? Makruh. Sebab dia benda bernyawa. Kalau gambar penerbangan tak apa. Okey. Tapi kalau dalam solat, semua gambar makruh kita pakai. Sebab apa? No. Visit Sabah. Orang sembahyang belakang, visit Sabah. Okey. Welcome to Sempurna. Orang Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kita kan? Welcome to Sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. No, gambar orang hutan lagi. Jadi hukum dia makruh. Sebab tu Rasulullah SAW pernah apa? Okey. Aisyah dia ada apa? Kita panggil apa tu? Langsir kah? Langsir, kita panggil langsir kah? Yang tingkap tu. Langsir kan? Langsir kan? Nah, dia ada gambar burung. Sebab tu Rasulullah sebut amiti qiramatiki hadha. Kau kasi lari lah lansir kau ini. Fa innahu la tazalu tasaytaqrid alai fi salati. Sebab apa? Gambar dia kacau waktu solat. Sebab dia kata makruh kita pakai baju bergambar waktu solat. Jelas ya? Jadi kalau waktu biasa gambar pemandangan harus, tapi gambar binatang khilaf. Tapi kita kata apa? Ada setengah harus. Sebab dia bukan benda-benda apa? Dia hanya sekadar lakaran. Iman aku kita tak haram. Jadi kita kata, jadi setengah ulama letak apa? Hukum dia hanya sekadar makruh. Jadi nak letak gambar, tak payah letak gambar apa? Benda bernyawa. Okey. Mana lagi ni? Apakah yang harus kita baca sekiranya ada gangguan duniawi semasa solat, terutamanya solat wajib? Gangguan duniawi itu memanglah syaitan ni. Itu sumpah di depan Allah kan? La ughwiyannahum ajma'in. Cara aku sesatkan mereka semua sekali. Solat kita tu kita sebut bila semalam kan? Waktu azan dia cabut lari. Habis azan dia datang ganggu balik. Waktu iqamat dia lari. Habis iqamat dia datang ganggu. Uzkur kadza wa kadza. Kau ingat ini. Jadi apa? Apa harus kita buat? Harus ya, bukan sunnah apa ya? Kita baca apa? Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan-syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka. Mana ni? Wah, ada lagi. Okey. Nak tanya, adakah haram memakai baju bergambar bentuk orang atau binatang, menyimpan gambar keluarga digantung di rumah? Apa hukum gantung gambar di rumah? Okey, apa hukum gantung? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kita ambil apa? Kita ambil qiyas apa? Langsir di rumah apa? Di rumah Aisyah. Sebab dia apa? Dia letak di mana? Dia gantung di rumah. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Amiti qiramatika hada. Kau kasih lari qiramatika, lansir kau ini. Fa innahu la tazalu tasarritu ridli fi salati. Karena gambarnya terus datang kepada tu waktu solat. Jadi Aisyah cakap apa? Faqata'tu minhu qit'atain. Aku potong dua. Faja'altu minhu sadataini. Lansir tadi aku jadikan bantal. Tak tergantung. Dia jadikan sebagai bantal. Gambar apa? Gambar burung. Jadi situlah, kalau gambar keluarga tak payah gantunglah. Kita simpan dalam album. Letaklah simpan dalam album. Tak payah letak digantung-gantung tu. Tahu jugalah apa PhD daripada Oxford University tu, orang tahu juga tak payah gantung lah Jam berapa sudah masuk tu kan ni? Satu lagi, nanti sambung esok ya. Okey, inilah ya. Ini kita apa? Sambung esok ya. Ustaz, kalau dari segi perubatan, janin yang membesar
nampak macam gugur dari scan yang dibuat. Kalau doktor sarankan cuci kandungan itu, walaupun pesakit tidak ada simptom-simptom keguguran, berdosakah ustaz? Ni. Sekarang kita sebut tadi. Dia kata janin di segi nampak macam gugur dan scan dibuat. Okey, kita tengok ya. Sebab tu kalau doktor kata janin tadi telah gugur. Sebab tu dalam perubatan kita terima apa? Tabibun adil. Kita tengok memang doktor ni memang adil, boleh percayai. Bukan senaja apa nak bagi kita bayar apa, cuci rahim. Okey, faham tu? Jadi kita kata dia kata adil. Dia kata gugur sudah. Boleh pegang tak boleh pegang? Boleh pegang. Sebab dia kata yuqbalu khabar tabibin adil. Dalam fiqh ni kita terima khabar apa? Tabib yang adil, doktor yang adil. Dia kata gugur. Dia kata kami kata gugur. Okey. Jadi dia kata gugur dan kita yakin gugur. Boleh tak boleh gugur? Boleh. Tapi kalau doktor kata gugur, kita perasan ibu kita kata tidak. Doktor kata gugur, tapi kata tidak. Macam mana? Boleh gugur tak boleh gugur? Sebab kita sebut kalau lepas 4 bulan ijma' ulama haram. Sebab tu waktu itu kita kata tak gugur, biarpun doktor kata gugur. Sebab tu naluri ibu dia kata tak gugur. Sebab tu Rasul sebut apa? Istafti nafsak. Kau tanya balik dirimu. Jadi kita jangan gugur lagi. Sebelum kita sebab apa? Sebab kata-kata doktor tadi hanya zon. Kata-kata doktor zon. Sedangkan hukum menggugurkan kandungan, ingat hukum menggugurkan kandungan janin haram. Yakin haram. Kita yakin haram. Tengok ni, bagi faham betul ya? Kita yakin haram menggugurkan janin 4 bulan ke atas. Tiba-tiba doktor kata gugur. Tapi hati kata kita belum. Jadi sini terdapat zon ataupun keraguan. Apabila keraguan tadi kita masih ragu-ragu, kita kata belum mati. Keibuan jiwa kita, janinku belum mati. Boleh tak boleh gugur? Hukum dia tak boleh. Sebab apa? Sebab al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin ini, yakin kita haramnya menggugur janin, tidak boleh dihilangkan dengan semata-mata sangkaan. Zon. Mesti al-yaqin yuzalu bil yaqin. Doktor kata kandungan mati, hati kita mati, tak bergerak lama sudah. Hati kita kan mati. Waktu tu baru boleh. Jelas ya? Jadi biarpun kalau keibuan kata belum mati, jangan gugur. Sebab apa? Sebab al-yaqin la yuzalu bisyak wala bidzan. Yakin tidak boleh dilarikan dengan syak dan juga dengan ada sekadar sangkaan saja. Okey, cukuplah. Malam esok lagi kita sambung. InsyaAllah kalau umur panjang. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wal batila batilan wa rijtinaba wa la taj'al multabisan alaina fanadil wa muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Haikal. أول من يلا أيوب أذن يا أيوب. الله أكبر. أشهد أن لا